Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan berkongsi mengenai kopi ataupun ketagihan kopi. Jadi kopi ni kalau kita lihat dia diambil di seluruh dunia disebabkan oleh rasa kopi itu sendiri dan juga disebabkan oleh kesan stimulan ataupun kesan rangsangan kopi itu. Okey, dan kopi ni kalau ikutkan sebenarnya dia ada pelbagai spesies, hampir 90 spesies ada kat dunia ni, tapi yang famous ataupun yang popular yang biasa didengari adalah Robusta dan Arabica. Jadi peminat kopi yang tegar ni dia tahulah apa beza dua jenis kopi ni Okey, dan kopi ni atau biji kopi tu sendiri dia ada vitamin E dan dia juga ada bahan bioaktif dalam dia. Bahan bioaktif yang ada antaranya adalah kafein. Okey, kafein ni biasa orang dengar. Chlorogenic acid, dia ada juga cafestol dan juga dia ada kahviol. Dan beberapa kajian mendapati bahan bioaktif ni tadi, terutama kafein dan juga chlorogenic acid ataupun CGA ni, dia ada manfaat kepada kesihatan. Dia boleh membantu untuk mengurangkan risiko penyakit kencing manis, penyakit Parkinson, pengawal aturan berat badan sekiranya diambil dalam kita kata jumlah yang bersederhana. Dan tanpa tambahan gula atau krema manis lah. Okey, itu dia ada kita kata kelebihan kopi itu sendiri. Alright. Tapi kebiasaannya orang ambil kopi ni disebabkan dia punya kafein. Dia punya apa ni kata kafein ni adalah yang memberi kesan stimulan tu. Biasa kalau orang mengantuk kan, drive jauh, mesti berhenti dulu kat R&R minum kopi bagi hilang penat, hilang mengantuk. Itu adalah kesan kafein sebab dia menghilangkan kepenatan fizikal dan dia meningkatkan kesedaran mental lah ataupun alertness. Itu kesan kafein tu tadi Dan kafein ni sendiri dia ambil masa 45 minit untuk diserap selepas diminum dan dia akan naik dalam darah dalam tempoh masa 15 ke 120 minit. Dan dia akan bagi kesan dekat kita punya sistem saraf utama sehingga 3 ke 4 jam. Okey, tu kesan kafein tu lah. Alright. Dan kafein ni dia bersifat diuretik. Maksudnya dia boleh menyebabkan kita kerap untuk ketandas untuk buang air kecil. Kalau terutama untuk orang yang tak biasa minum lah. Dan kalau orang yang tak biasa minum kopi, bukan peminum tegar, dia berisiko untuk meningkatkan kita punya tekanan darah sebenarnya. Dia boleh jadi berdebar kan. Mana yang suka sekarang ni kan, PKP kan, trend buat dalgona kan. Dia ada risiko tu lah untuk meningkatkan tekanan darah. Tapi dia akan turun dalam masa 3 ke 4 jam kemudian lah kesan kafein tu tadi Okey. Namun pengambilan kafein yang berlebihan, dia akan menyebabkan kita punya denyutan jantung tu jadi tidak tetap. Dipanggil dia punya denyutan dia tak tetap dan dia akan boleh ganggu serapan kalsium. Dan berisiko untuk jadi osteoporosis lah kalau kita ambil lebih. Dan boleh juga menyebabkan gangguan tidur sebenarnya kafein ni tadi. Okey. Dan kafein kalau kita ambil secara berulang-ulang dia akan menyebabkan dependensi ataupun kebergantungan kita kepada kafein. Dan kesan kebergantungan ni dia akan ambil masa 6 ke 15 hari. Dan katakanlah kalau orang ni dah biasa minum kopi kan, dah biasa ada kafein dan dia decide dia nak berhenti, nak stop lah minum, dia akan mengalami kesan withdrawal. Kesan withdrawal ni macam orang ambil dadah kan, dia akan ada kesan withdrawal tu. Dan kesan ni akan kita kata ditunjuk dalam masa 12 ke 24 jam selepas dia berhenti ambil kafein tu. Okey, dan antara simptom kita kata withdrawal symptom tadi adalah sakit kepala, dia akan penat dan paling teruk boleh jadi anxiety lah. Dan kesan ni akan berterusan antara 3 hingga seminggu. Walaupun kita kata dia memberi kita kata withdrawal symptom yang lebih kurang macam dadah, tapi dia kesan withdrawal dia tidak seteruk dadah kerana dia berlaku sekejap dan tidak begitu serius. Dan macam mana kita nak tahu berapa banyak yang kita boleh ambil sehari? Jadi kalau mengikut European Food Safety Authority EFSA, untuk golongan dewasa, pengambilan kopi disarankan adalah antara 3 hingga 4 cawan sehari bersamaan dengan 400 mg kafein. Kalau untuk wanita menyusui dan mengandung, dia lebih kurang 2 cawan sehari iaitu 200 mg kafein. Cawannya, satu cawan tu dia bersamaan dengan 250 ml. Kalau kopi yang franchise ni kadang-kadang dia lebih. Okey, kalau satu cawan ni dia bersamaan dengan 8 ounce. Okey, jadi lepas ni mana yang suka minum kopi tu kan, cuba check.
Saiz grande tu berapa ounce sebenarnya, Wendy tu berapa ounce, dah berapa banyak kafein kita minum hari tu. Okey, dan kalau kita bandingkan dengan kopi segera, kandungan kopi kafein dalam kopi segera adalah lebih kurang 80 mg. Kalau dalam teh segera 30 mg. Dalam minuman berkarbonat ataupun macam Coke lebih kurang 34 mg. Dan harus diingat minuman Coke dan minuman berkarbonat ada kafein juga. Alright. Dan kalau boleh elakkan pemberian kafein kepada kanak-kanak, sebab kanak-kanak ni dia tidak kesan dia akan lagi teruk lah berbanding orang dewasa. Dan kalau ikutkan sebenarnya secawan kopi ni, secawan kopi O, dia punya kandungan kalori dia rendah je. Tapi bila kita tambah gula, kita tambah sirap kan, hazelnut lah, caramel sirap lah, vanilla sirap, ataupun kita tambah lagi whipped cream, kita tambah creamer manis, ini akan menyebabkan kita kata kalori tu bertambah. Jadi bila kalori tu bertambah, maka berat badan pun bertambah. So kopi tu sendiri, kalau kopi O dia tak bersalah. Yang tambahan-tambahan tu yang menyebabkan berat badan naik. Dan seperti kopi juga, pengambilan gula yang berlebihan boleh mencetuskan rasa, kita kata craving, kebergantungan kepada gula. Dan kita kata ketagihan kepada gula ni pun boleh dibandingkan dengan ketagihan kepada dadah. Jadi akhir kata, bersederhanalah dengan pengambilan makanan atau minuman kita, sebab pengambilan yang bersederhana ni boleh menjadi penawar, dan kalau kita ambil berlebihan boleh memudaratkan.